أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Minhajul Abidin, muka surat 8. Muka surat 8. Muka surat 8, baris yang ke-13 daripada bawah. Baris yang ke-13 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Maka beberapa yakni beberapa banyak daripada minggu lepas nak baca macam nak Rumi tulis daripada terberkalang. Apa dia terberkalang? Tercekik. Dia tulis tercekik dalam kurungan. Maka beberapa, yakni beberapa banyak daripada terberkalan yang ditelannya. Terberkalan yang ditelan. Dia dalam hak Arab ni ghussah dipanggil. Ghussatun ni kepahitan, kesusahan, kepayahan. Dia ghussatun. Wa kam min ghussatin yatajarruha. Maka beberapa banyak daripada ghussah, daripada kepahitan, kesusahan, yatajarruha, yang menelang ia hamba akannya, akan ghussah dia panggil. Terberkalang. Hak saya ngaji satu laginya terberkalang, dia kata kerohok. Kerohok apa dia? Faham tak faham pun tulis je. Jadi hak Arab dia ghussah. Ghussah ni kepahitan, kesusahan, yang ditelangnya, yang ditelang oleh hamba. Dan beberapa, yakni beberapa banyak kepayahan yang berhadap akan dia, yang berhadap oleh kepayahan akan dia, akan hamba. Dan beberapa, yakni beberapa banyak daripada duka cita yang melentang akan dia, yang melentang duka cita akan dia, akan hamba. Dan beberapa, yakni beberapa banyak daripada balak didapat hamba akan dia, akan balak. Ini pembicaraan berkaitan dengan awarid yang ketiga. Perkara-perkara yang melentang, mengganggu dalam ibadah yang ketiga, iaitu segala yang tiga ni, kesakitan dan musibah yang ditimpa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atas hamba daripada beberapa pihak, daripada beberapa segi. Tambahan pula, hamba dalam keadaan menyalahi makhluk, tidak mengikuti makhluk. Kalau perkara-perkara yang melalaikan daripada agama, hamba ni dia tidak ikut. Makhluk tu termasuk keluarga sendirilah. Termasuk keluarga sendiri
termasuk orang-orang hak rapat sendiri tu makhluk, kalaulah bawa kepada perkara yang melalaikan, hamba tadi tidak mengikuti, dia menyalahi, maka akan timbullah bagai-bagai kesakitan dan musibah kepayahan dalam beribadah kepada Allah. Kemudian pula hamba ni berperang dengan syaitan, lawan syaitan. Jadi dalam jalan ibadah ni banyaklah kesakitan dan musibah yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ikut je syaitan senang. Ni lawan syaitan pula. Jadi bagai-bagai ujian daripada Allah Subhanahu wa taala serta melawan nafsu. Kita melawan nafsu pula. Jadi dalam perjalanan ibadah ni Tuhan akan timpakan, Tuhan akan uji dengan kesakitan dan bala musibah daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka banyaklah kesusahan, kepahitan yang hamba ni terpaksa telan. Banyaklah kepayahan hamba ni terpaksa hadap. Dan banyaklah duka cita yang akan melintangi seseorang hamba dalam beribadah kepada Allah. Dan banyaklah daripada bala yang akan didapat akan hamba. Ni kena hadapi dengan sabar. Dia akan bicara di hadapan. Dalam beribadah kepada Allah di dunia, tempat ujian musibah daripada Allah Subhanahu wa taala, tempat untuk bersenang-lenang adalah di hari akhirah, bukan di atas dunia. Jadi atas dunia ni dalam perjalanan memperbanyakkan ibadah ni, maknanya banyaklah ujian-ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Ujian atas diri kita sendiri, sebab kita kena lawan nafsu kita sendiri. Ujian daripada makhluk tadilah keluarga kita sendiri. Sebab apa? Sebab kita nak perjalanan untuk memperbanyakkan amal ibadah kepada Allah. Tambahan pula pada masa sekarang, Imam Ghazali menyatakan terdahulu masa yang sudah terundur daripada agama. Mana agama ni sudah terkebelakang. Agama sudah terkebelakang. Yang terkehadapannya adalah dunia. Agama ni terkebelakang. Maknanya sambilang-sambilang sahaja. Boleh ambil agama, ambillah sambilang-sambilang sahaja. Bukan jadi matlamat dah. Tak jadi matlamat dah agama ni. Habis cerita dunia, barulah nak perlahan-perlahan nak buat ibadah pula. Sebab apa? Habis dah urusan dunia. Beres dah urusan dunia. Rehat duduk saja dah. Barulah ni nak fokus kepada agama, kepada amal ibadah. Maknanya kalau ke situ kau, agama ni macam Mazali katalah terkebelakang. Bukan menjadi keutamaan pada masa sekarang. Kita nak jadikan agama keutamaan, banyaklah ujian. Hak nafsu kita sendiri kita kena hadap. Hak makhluk manusia yang ada sekitar kita kena hadap. Dalam kita nak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dia panggil awarid. Perkara-perkara yang melentang daripada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana dalam kitab Minhaj ni sekarang secara ijma', secara ringkas membicarakan akabah yang keempat, akabatul awarid. Akabah yang pertama, bonggok yang pertama ilmu, yang kedua taubah, yang ketiga akabatul awaik. Ni menyekat terus daripada ibadah. Ni menyekat, awarik ni melentang, mengganggu. Boleh buat ibadah tapi tidak sebagaimana sayugia, tidak sebagaimana sepatutnya. Hak awarid yang ketiga tu menyekat terus dengan makhluk, dengan manusia, dengan dunia, dengan syaitan, dengan nafsu. Tak ada amal ibadat lah. Amal ibadah mana bicara ni? Amal ibadah yang sunat, amal ibadah yang wajib. Tu tetap dah. Ni minhajul abidin ni, perjalanan pengambilan diri kepada Allah.
Dimulai dengan ilmu, beres fardu ain. Taubah, beres. Nak memperbanyakkan amal sunat, tersekat dengan manusia, dunia, syaitan, nafsu. Bolehlah awak amal ibadah. Ni perkara yang melentang, yang mengganggu pula ni 4 perkara. Yang terdahulunya bab rezeki, duduk main dalam hati ni. Sebab dalam kehidupan kita ni, Tuhan jadikan kita manusia hidup atas dunia. Kalau manusia hidup di dalam syurga macam Nabi Adam AS permulaan tu, tak ada bicaralah bab rezeki. Allah Ta'ala jadikan kita manusia, bukan malaikat. Kemudian kita dilahirkan di bumi. Maka bab rezeki tu bab keutamaan dalam kehidupan kita. Hak ni hak mengganggu. Boleh buat ibadah, tapi mengganggu. Hak ni hati kena kuat tawakul kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Usaha betul-betul, hati berserah kepada Allah. Masa kita beribadah, ibadah kita ibadah yang sempurna, zahir dan batin. Tapi boleh buat ibadah, tapi hatinya duk mikir hak kerja buat. Duk mikir hak kerja buat dalam buat ibadah. Maka ibadah yang dilakukan tu boleh buat, tapi tidak sebagaimana sayugia, kata Imam Ghazali. Tidak sebagaimana sepatutnya. Ibadah ni zahir batin. Bukan zahir je nampak rajin buat ibadah, tapi hati duk mikir rezeki. Itu perkara yang melentang, yang mengganggu kita dalam beribadah. Yang mana boleh buat ibadah dah. Hak perkara yang menyekat, hak akabah yang 3 tu boleh hadapi dah. Dengan manusia kita uzlah, dengan dunia kita zuhud, dengan syaitan kita perbanyakkan zikrillah, sentiasa ingat akan hukum hakam Allah, terus sentiasa ingat akan agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dengan nafsu hadap dengan takwa. Boleh buat amal ibadah. Ni yang mengganggu amal ibadah ni pula. Ni bicara amal-amal ibadah yang sunat. Dengan ilmu selesai, dengan taubah selesai. Hak kewajipan-kewajipan tu tetap dah. Kalau kewajipan tu tak tetap, tak cukup, tak ada taubah dia panggil. Maknanya hak kewajipan selesai lah. Ini nak cerita ni memperbanyakkan amal-amal yang disunatkan. Tersekat hak perkara yang menyekat boleh selesai. Ni warid perkara yang melentang, yang mengganggu dalam ibadah. Dalam perjalanan ibadah, kesakitan dan balak musibah yang ditimpa oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala daripada beberapa segi. Dia ialah kita nak selesa ni go ikut suasana lah. Ikut orang ramai, ikut anak bini keluarga nak macam mana, ikut kawan-kawan kata nak macam mana. Barulah selesa dah hidup atas dunia ni. Selesa dengan nafsu kita, juang pula dengan syaitan. Ni. Tapi tak, kita fokus pada amal ibadah. Maknanya daripada manusia yang mengganggu kita ibadah, kita uzlah, kita berpaling. Berpaling ni berpaling hatilah. Zahir kita bersama, kita ada keluarga, kita tak boleh tinggalkan keluarga, kita nak asingkan diri, kita nak tinggal anak bini, kita pergi duduk buat ibadah, duduk pondok seorang. Contohnya anak bini macam mana? Ada kat pesen tu. Ada kata saya ni nak duduk pondok. Lepas tu anak bini sekali ke? Tak, mereka tambuh. Lepas tu kita duduk pondok, anak bini kita macam mana? Kalau kita ada bersama dengan mereka, kita uzlahkan hati kita daripada mereka, asingkan hati. Walaupun badan kita bersama, tapi hati kita tidak bersama dengan mereka. Sebab mereka banyak lala. Tapi kalau kita ada tu hingga sikit. Kalau kita tinggal, kena duduk pondok, dia kata, aku jalan lah, kata keluarga. Kita ada tanggungjawab. Kena kira pula. Dalam kitab Minhaj, dia akan bicara panjang nanti bab uzlah tu. Dia bicara bab uzlah ni orang macam mana? Orang yang kosong, tak ada apa-apa tanggungjawab. Pergi masalah hutang lah. Kebun, makan hasil kebun, buat ibadah. Tapi ilmu cukup ni. Ilmu cukup. Pergi masuk hutang, buat amal ibadah. Orang yang tidak tanggungjawab ni, tak ada anak bini lah.
Tapi belajarnya tidak. Dia beramal, esok kan keluar pula cerita kapung. Oh, saya beramal semalam. Mari cahaya. Oh, mengaku dah. Mengaku dah dianya. Dah dia masuk hutang seorang diri. Dia tak ada tanggungjawab. Okey, dah situ. Betul dah. Dia tak ada tanggungjawab. Dia bukan ada keluarga. Tapi belajarnya tidak. Dia amat ibadat. Mari cahaya lah. Mari itulah. Mari inilah. Iktiraf dia ni. Aku dia ni. Oh, mudah kata dapat pengiktirafan, pengakuan. Ni tipu daya syaitan pula. Ni. Dia akan cerita nanti uzlah tu macam mana. Kalau kita ada tanggungjawab, kita tidak boleh asingkan diri. Berdosa kita. Berdosa pula kitanya. Sebab kita meninggalkan tanggungjawab. Walaupun kita bersama tu, mereka tidak menuruti mana, tapi mana kurang sikit. Sebab apa? Suami ada, ayah tu ada. Mana kurang sikit lah hingga. Tak nak tinggal, nak hidup pondok. Tak boleh kata. Nak uzlah. Uzlah tengok kita orang macam mana. Orang yang macam. Lepas tu dia akan bicara panjang nanti. Dia akabah yang ketiga, awaik itu. Mana ni? Yang menyekat daripada makhluk nak uzlah. Uzlah tu panjang dia cerita. Uzlah tu panjang dia cerita. Kenapa nak asingkan diri? Sebab orang lain tak pakai belakang aku seorang je baik. Tu wujud takabur pula. Tak boleh main orang ramai. Orang ramai ni tak jadi belaka. Dalam kapun juga aku seorang je orang baiknya. Kalau kawan pupuk demo, kita orang baik dah ni dia diuduh. Itu wujud takabur gitu. Kenapa kita ni kurangkan, asingkan? Kerana kita orang lemah. Kita ni mudah terikut benda-benda yang tak comel. Alik kita lemah. Bukan alik kita comel, alik orang hak dak pakai bukan. Tu kata kena balik kepada ilmu. Ada ni. Jadi ada tanggungjawab, tiba-tiba jumpa kata nak hidup pondok. Tak boleh kata. Jangan tinggal gitu. Apa kita sudah lari daripada tanggungjawab tugas kita. Kita ada tanggungjawab, ada tugas. Bukan kita seorang diri. Tapi alhamdulillah lah bagus. Akhirnya duduk berkeluarga, lepas tu bimbinglah perlahan-perlahan. Dah kemudian baru kita nak tarik pada jalan-jalan agama. Yang kita berkahwin halma kening, kita dengan bini sama naik. Sama naik. Nafsu semata-mata. Jadi kemudian barulah nak betul balik bini. Payah dah lagu puang ni. Anak pula siapa kebesar dunia. Kemudian nak tarik kepada agama. Payah dah lah. Sebab anak tu besar dah. Di situ memanglah ada cuai kita, kesalahan kita. Kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bertaubat. Itu kecuaian kita. Tapi jangan tinggal keluarga kita yang seumpama tu, yang berpunca daripada kecuaian kita pada masa dahulu. Sangat-sangat tak bertanggungjawab orang panggil. Belajar wa amal, lepas tu berdoa pada Allah, lepas tu nasihat. Bimbing mereka perlahan-perlahan. Nak ke mana-mana kita ada kita ni ringan sikit. Kalau kita tak ada, jolilah kawan tu. Kalau kita tak ada, walaupun mereka tak turut kita pun, mereka tak boleh lari daripada kita. Sebab makan minum kita yang sediakan. Tak mau turut macam mana pun dia, duit minta ngok tu juga. Gitulah. Maknanya di situ ada dia punya kekuatan dia. Tak mau turut pun. Mana ni? Tu mana kita uzlah lah daripada makhluk. Tapi dalam ibadah kita tak akan jadi selesa. Sebab apa? Tak selari. Tak selari. Nak selari mana? Contohlah, kalau buka TV, kita nak buka molek-molek. Dia nak buka hot pelik-pelik. Dah nak selari mana? Nak selari mana? Yelah kita nak buka hot molek-molek. Hak budak-budak ni, bukan budak dah lah, orang hak dewasa balik belakang dah ni. Dia ada hiburan dalam tu. Tak pening kepala. Pening kepala. Tu kata tu yang mengganggu dalam kita beribadah.
Yang mengganggu kita dalam ibadah. Hak persekitaran. Dengan kesakitan dan ujian yang ditimpa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dia akan bicara di bawah tu, kita hadapi dengan sabar. Hadapi dengan sabar. Kena tahan lah. Kena sabar. Kita bimbing, kita nasihat, kita sabar. Mereka tak apa ikut bimbingan, tak apa makan nasihat, kita kena sabar. Kita kena sabar. Jangan cepat marah. Kalau kita cepat marah, oh tak jadi lah. Kalau kita cepat marah, cepat ngamuk, tak jadi. Kita kena sabar lah. Dah dengar kata, kita pun ngaju, kita pun tak peduli, kita pun lari. Oh, tak jadi gitu. Jadi kalau kita tengok, kalau kita kira, kita yang nak bimbing mereka. Kita tak tunjuk contoh teladan yang baik. Macam mana kalau kita sabar, kita redha, kita tenang. Maknanya kita nasihat pun tak jadi pun, kita tidak melenting, kita tidak marah, kita tidaklah nak mengajuk. Payah kat orang tua ni. Kalau dah dia merajuk, payah. Payah. Ada ni. Mana-mana? Kurang kesabaran. Kena sabar lah. Sebab itu ujian yang datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ialah zahirnya perkara tu berlaku kepada keluarga kita. Tapi hakikinya itulah perkara yang datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kena sabar lah. Jangan ghadab, jangan marah. Tapi bukan bererti tak ada marah. Marah kena ada. Tapi marah yang dibimbing dengan agama, bukan marah hak nafsu kita. Sebab ghadab tu sendiri adalah salah satu daripada sifat kecelaan. Dia akan bicara dalam kitab Penuh Bagi Hati, ghadab, marah adalah sifat kecelaan. Tetapi ghadab tu perlu. Kalau tak ada ghadab, tak ada pemarah, kenyek, tengok kelik ayuh. Tu tak jadi gitu. Tak ada. Tengok je. Suami tu tuk lebah. Payah atas kepala. Bini buat macam mana pun, kelik tengok. Anak buat macam mana pun, ayah kamu baik sungguhlah, tak pernah marah. Tak jadi gitu. Marah kena ada. Kata takkan berlaku pakai kopiah ayahnya. Gendong anak pakai baju lengan sekerak. Pakailah tudung atas kepala tu, tapi baju lengan sekerak. Pakai seluar pun napok peha, napok punggung. Yang tukar gendong tu ayah, kopiah atas kepala. Kalau jadi ke gitu, boleh ke gendong anak gitu? Panggil apa ni? Panggil apa ni? Panggil hak jenis. Itulah jenis senyap, jenis slow tu. Hak jenis tak apa. Gitu. Dah kepala tudung dah. Ni ada tak kepala ni tudung. Orang Terengganu jarang kepala dogo. Ada tudung. Tapi hak ni pakai sekarang ni. Tak ada ni. Hak rambut pun haram dah. Hak lengan kulit rambut ni kalau kira-kira, orang ingin ke tak? Kau tengok rambut. Tengok rambut orang perempuan, orang ingin ke tak? Rambut kosai ruweh pula nak ingin kat mana? Tapi mana orang ingin dengan kulit. Kalau rambut tu haram dah dedah, dah kalau lengan, kalau body pula nampak. Naik motor, hak duk bawa ni, kopi atas kepala. Ni tak jadi lagi tu. Panggil ni. Tak ada langsung, ghadab tu tak ada. Makna apa panggil? Sejuk. Aku panggil apa? Jenis pesan gitu sejuk. Orang panggil tau. Panggil apa? Orang panggil percakapan ke apa panggil apa? Jenis sejuk je. Tak apa je. Tak nawang tak ke orang ni? Sejuk je. Tak boleh. Kena ada ghadab. Kena ada perasaan marah tu kena ada. Tapi marah bukan marah nafsu lah. Bukan marah nafsu. Waktu semua balik pada ilmu belaka lah tu. Balik pada ilmu. Maknanya ialah kita nasihat, kita bimbing, tapi yang besarnya kita kena sabar. Itu semua ujian daripada Allah. Tambahan pula kita nasihat, kita bimbing tu kemudian. Tapi alhamdulillah lah, sebab kemudian Allah Ta'ala kurniakan kita taufik dan hidayah.
untuk kembali perjalanan agama, tapi tak semudahlah. Ia tak sama dengan hak daripada muda-muda masa berkahwin tu belajar beramal. Tu senang. Sebab daripada berkahwin tu dia mana apa kata? Perjalanan dia kerja macam biasa tapi sambil-sambil belajar perlahan-perlahan. Mana okeylah. Orang muda-muda sekarang. Jangan hak jenis hak istiqamah belajar tu dia belajar. Dia belajar orang muda-muda. Senang nampak. Senanglah. Sebab walaupun isteri tu tak minat mana belajar mula-mula, slow-slow muka baru. Jadi akhirnya minat belajar. Sekali belajar. Mana kerja macam biasa. Time kerja. Time belajar. Time buat amal. Tapi nampak senang lah. Senang sikit. Sebab dia bimbing tu daripada awal. Tapi kalau kemudian baru nak bimbing, tadilah. Kita kena sabar lah. Kena sabar. Tinggal tak boleh. Dalam bimbing tu jangan jadi peserta dengan ghadab pemarah. Kita nak sebagaimana hak kita duduk amal sekarang ni. Hak kita duduk pegang sekarang ni. Gining, kamu kena gining. Oh, mudah nak buat. Itu hati orang. Hati ni bukan duduk tangan kita. Bukan duduk tangan kita dan bukan duduk tangan dia. Hati orang ni bukan kata bukan duduk tangan kita, bukan duduk tangan tuang dia. Dan hati ni milik siapa? Siapa muqallibal qulub? Siapa muqallibal qulub? Yang kita baca doa sebelum salam tu, ya muqallibal qulub. Yang membalikkan hati siapa? Adakah kita? Adakah tuang diri? Tak. Bukan kata kita ni tak boleh nak kawal hati anak bini kita. Dia sendiri pun. Sebab apa? Sebab muqallibal qulub adalah Allah Subhanahu wa taala yang membalikkan hati. Ni. Jadi kita nak ni macam sekarang ni. Macam ayah sekarang ni nak begini ni, kamu kena begini. Tak boleh gitu. Kata segala-gala balik pada ilmu lah. Kalau kata lambat sikit sedar jalanan ilmu tu, adalah kesusahan, kepayahan. Tak apalah. Kita sabar, kita redha dengan ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini cerita hak mengganggu kita dalam ibadah, kesakitan dan musibah yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan keempat, bagai qada. Dan yang keempat, bagai. Bukan bagi tu. Yelah dia tulis tu bagi. Bagai. Arabnya anwa'ul qada. Anwa' ni bagai-bagai. Tapi eja dia gitulah. Beralif, ge, ya. Sekarang tak tahulah. Sekarang. Benda ni. Bagai tu eja macam mana? Beralif, ge, alif, ya. Gitu. Beralif, ge, ya, bagi. Kalau bagai, ejaan Jawi moden. Mana? Beralif, ge, alif, ya. Biasa dengar tak kalau dia Aikim tu kan, dia ada hak pakai apa? Grammar ke apa? Hak Jawi. Dia cerita. Jawi klasik, ejaan dia begini-begini. Jawi moden, ejaan dia begini-begini. Dia cerita. Saya dengar baru ni dia cerita macam mana Jawi klasik hak kitab-kitab lama. Dia kata Jawi lama ni, tulisan Jawi lama, dia kata jangan ubah dia. Jangan ubah. Jangan ubah. Kekalkan dengan Jawi lama. Maknanya ada keistimewaan dia. Lepas tu Jawi moden ni bila kau bermula, tahun berapa? Dia cerita tahun berapa ejaan tu bertukar. Tapi dia minta hak Jawi lama ni jangan baiki. Jangan Jawi lama kita nak modernkan tulisan Jawi. Dia tu jangan. Kekalkan. Sebab ada keistimewaan dia sendiri. Tapi dia cerita macam mana cara tulisan Jawi baru. Jawi moden. Maknanya dia cerita tu macam kalau hak bahasa Malaysia gitulah. Tu Dewan Bahasa dan Pustaka tau. Tu bahasa Malaysia ni tulisan Jawi. Maknanya dia cerita tu memang
Memang mana menarik cara dia cerita. Dia cerita berkaitan dengan jawi lama, jawi moden, cara ejaan. Ejaan. Oh ni wallahu alam lah. Eja macam mana? Bagai. Bagai qada daripada qada Allah Subhanahu wa taala. Bagai qada daripada qada Allah Subhanahu wa taala. Dia qada yang kedua tu molek tak ada lah. Bagai qada daripada Allah Subhanahu wa taala. Bagai qada daripada Allah Subhanahu wa taala. Qada ni ketetapan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bagai qada ni dengan mani dan pahit yang datang atasnya atas hamba satu ketika pada satu ketika. Ni mana apa ni? Qada yang menimpa satu ketika. Ni bagai-bagai qada daripada Allah Subhanahu wa taala. Qada ni dalam syarah dia ni. Dalam syarah dia ni, syarah kepada Minhajul Abidin, Sirajut Talibin, dia ada hurailah. Wal qada'u indal asy'ariyati. Wal qada'u indal asy'ariyati. Asy'ariyah ataupun asy'ariyah. Asy'ariyah ataupun asy'ariyah. Ini jalanan ulama-ulama yang mengikuti jalanan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Asy-Syafi'iyah, ulama-ulama fiqh yang mengikuti jalanan Imam Syafi'i. Asy-Syafi'iyah bukan Imam Syafi'i. Al-Malikiyah, ulama-ulama fiqh yang mengikuti jalanan Imam Malik. Hanafiyah, ulama-ulama fiqh yang mengikuti jalanan ini Imam Abu Hanifah Nu'man bin Thabit. Hanabilah, ulama-ulama fiqh yang mengikuti jalanan Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi Asy'ariyah ataupun Asy'ariyah, ulama-ulama tauhid yang mengikuti jalanan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Wal qada'u indal Asy'ariyah iradatuhu al-azaliyatu al-muta'alliqatu bil asya'i ala ma hiya alaihi fima la yazal ay fil mustaqbal. Mana apa ni? Kehendak Allah yang sedia kala iradah. Iradatuhu, iradah Allah, kehendak Allah Subhanahu wa taala yang bergantung dengan sekalian sesuatu atas perkara yang akan berlaku. Itu qada. Adapun qadar, qadar dia kata wa amal qadaru fahuwa ijaduhu iyaha ala qadarin makhsusin wa takdirin muayyanin fi zawatiha wa af'aliha. Qadar ni Allah yang melakukan perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan qudrah. Yang bersifat dengan qudrah. Jadi qada ni ketentuan azali, qadar perbuatan Allah yang bersifat dengan qudrah. Ni hak dalam syarah pada Minhajul Abidin lah. Ni jalanan Asy'ariyah, jalanan Asy'ariyah. Qada ketentuan. Jadi sekarang ni bagai qada, bagai ketentuan daripada Allah dengan manis dan pahit yang datang atasnya satu ketika, maka satu ketika semua yang berlaku itu adalah qada daripada Allah Subhanahu wa taala. Bila qada daripada Allah, maka kita hadap dengan redha. Redha dengan qada Allah ni. Sama ada qada yang manis, qada yang pahit, kita kena redha. Qada yang baik, qada yang jahat, kita kena redha. Kena redha lah. Contohlah kita kata anak kita payah suruh semayang ni, kena redha. Hak sabar tu sabar, hak redha tu redha. Sebab apa? Sebab anak kita payah nak semayang ni kok, kena suruh semua, itu semua adalah qada Allah.
Satu ketika, maka satu ketika kesemua yang berlaku adalah qada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita wajib kena redha. Tak ada ni. Kita redha dari segi mana tu? Kita redha dari segi malas main itu qada Allah. Tapi dari segi malas main itu pilihan dan perbuatan dia, wajib kita kena marah. Kena kemas itu pula. Dia tak mau semayang, qada Allah. Dari segi qada Allah, kita wajib kena terima. Jangan ada persoalan lah. Ya Allah, kenapa engkau ya Allah anak-anak lain okey je, kenapa engkau qadakkan anak ni hak seorang ni gini? Tu panggil apa ni, tak redha dengan qada Allah. Kena redha, kena terima. Sebab apa? Itu qada Allah. Maknanya kita redha tu pahala wajib sentiasa kita dapat. Pada ni anak hak taat semayang bang tak tinggal, pahala kepada kita. Anak atau uji seumpama ni, kita suruh, pahala wajib. Kita sabar dalam suruh semayang, pahala wajib. Kita redha dengan kena hak dia tak mau semayang tu, pahala wajib. Pahala belaka tu. Kita ingat ke pahala ni semayang sunat, baca Quran, berzikir, tu pahala sunat. Ni pahala wajib. Suruh tu pahala wajib. Suruh makruf cegah mungkar, sabar dan suruh, pahala wajib, bukan pahala sunat. Redha dengan perangai jahat dia tu, hak tu pahala wajib. Redha tu. Sebab itu qada Allah. Dari segi qada Allah, dari segi pilihan dan perbuatan dia, hak tu wajib kita kena marah. Jangan redha. Kena bagi molek sini pula. Tapi walaupun begitu, pilihan dan perbuatan dia pun tetap hakikinya balik kepada qada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan nafsu ni pula ni bersegera kepada fasad, bersegera kepada kebinasaan. Dan sukhtun, sukhtun ni apa kena? Marah. Dan bersegera kepada ia nafsu kepada fitnah. Jadi kalau nafsu kita kok dengan qada Allah ni, hak mani, hak pahit, mari hak pahit ni. Nafsu kita ni, pesen nafsu kita bersegera mudah sangat kepada fasad, pada kebinasaan. Mula nak marah, nak melenting, macam nafsu kita ni. Dan sukhtun, sukhtun ni itulah ghadab, itulah marah tu. Sukhtun ni marah, segera kita kepada marah. Dan nafsu kita juga ni, hak jenis bersegera ia kepada fitnah, kucak kacil lalulah kitanya. Maka kita akan katalah, kenapa dak gitu, kenapa begini, kenapa, mulalah. Ada ni nafsu kita ni kan, kita akan kata kenapa begini, kenapa tidak begini, kenapa begini. Tu nafsu kita. Walau itu semua adalah qada, ketetapan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang diqadakan oleh Allah pasti berlaku. Lepas tu macam mana? Kita kena redha. Redha tak redha pun qada Allah pasti berlaku. Kalau kita tak redha, ada qada Allah tu tak berlaku? Berlaku juga. Ada ni. Kalau kita redha, kita boleh pahala wajib. Diri kita pun jadi tenang, selamat. Tak ada kata nak marah, nak melenting, jadi pening kepala, duk mikir, tak lena tidur. Mulalah dah penyakit banyak. Sebab apa duk lena tidur nak haji, duk mikir anak-anak, mikir apa? Itu qada Allah Subhanahu wa ta'ala. Daklah kalu, kalu lah, tak ada kalu-kalu lah. Dia mula kalu lah. Oh, kalu dululah. Oh, kalu. Kata banyak dah lah kalu. Tu nafsu. Nafsu ni bersegera ia kepada fitnah, kucak kacil. Tak ada kalu-kalu lah. Oh, kalau lah hari tu kita jodohkan. Tak ada dah lah. Jodoh tengok tu dah. Tak payah dah. Dulu padahal orang hak minta ada lagi tu. Tapi kita tak ada dah lah jodoh tengok tu. Gitulah. Dah ya, kita macam kena kecek, kena tipu dia belakang nak macam molek. Tu kau tak. Dah mana. Dulu kena tipu ayah haji tu. Dia cari sangat ke budak tu ni buat macam budak baik.
Oh, kalu. Tak ada kalu-kalu dah. Itu semua qada Allah Subhanahu wa ta'ala, ujian daripada Allah. Kita reda, kita boleh pahala wajib. Hati kita tenang, kita akan dapat dunia, kita akan dapat akhirah. Kita reda, akhirahnya pahala. Dunia kitanya tenang, dunia kitanya. Kalau kita tak reda, perkara tetap berlaku, kita berdosa. Lepas tu dunia kita pula duka cita. Tak lena tidur, duduk serabut, darah pun naik. Itu bahagian dunia, tak kepunah kita. Hak akhirahnya kita berdosa dah. Hak dunianya kita jadi sakit. Cepat mati kita, dia pun kau suka boleh pusaka. Nak kata mana? Cuba kalau reda tenang je. Pada ni. Lepas tu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Moga-moga kesemuanya diberi taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dihadap akan dia akan hamba di sini Aqabatul Awarik yang 4. Maka berhadap kepada memutuskan dengan 4 perkara. Bab rezeki, tawakul. Bab kemewahan hati, kena tafwid. Bab kesakitan dan balak, kena sabar. Bagai-bagai qada yang manis yang pada Allah, kita kena reda. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.